بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kembali kita bertemu pada malam ini untuk kita menyambung majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, yang lahir pada tahun 209 Hijrah dan meninggal pada tahun 279 Hijrah dalam usianya sekitar 70 tahun. Di dalam kitabnya yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan manfaat, yang menjelaskan tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pelbagai aspek, di mana ya, kitab ini iaitu Syama'il Al-Muhammadiyah memuatkan 56 bab yang menjelaskan tentang ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar dengan itu kita dapat mengenali Nabi SAW dan akan bertambah cintanya kita kepada Nabi SAW, dan kita akan berusaha untuk ittiba'ur Rasul, menyontohi ya, apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW yang kita diperintahkan atau disunahkan untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam ini kita akan masuk bab yang baru, iaitu bab yang ke-43, iaitu babu ma jaa fi saumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab yang datang pada menyatakan tentang iaitu puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagai mukadimah ya, sebelum kita masuk kepada pembacaan hadis-hadis yang berjumlah iaitu sekitar 17 hadis ya, yang dibuatkan di dalam bab ini, atau 16 hadis ya, yang diletakkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah dalam bab saum Nabi SAW. Dan sebagaimana yang kita tahu bahawa puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Ya, berapa rukun Islam? 5. Yang pertama syahadah. Yang kedua bukan, itu syahadatain yang pertama. Yang kedua adalah solat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima haji. Baik, sekarang kita masuk kepada ibadah, iaitu rukun yang ketiga, iaitu tentang puasa. Dan kita mengetahui bahawa puasa itu ya, adalah merupakan salah satu amalan yang sangat agung ya, sesudah dua amalan tadi. Dan puasa ya, dibahagikan kepada dua jenis.
Ya, puasa berapa jenis? Rufaidah? Puasa ada berapa jenis? 2 jenis. Satu yang dinamakan puasa wajib. Suatu lagi dinamakan puasa sunat. Dan puasa sunat inilah yang dibentangkan di dalam bab ini. Ya. Baik, puasa wajib ada berapa jenis? Ada berapa puasa wajib? Cepat. Puasa wajib. 1. Rehanah, berapa puasa wajib? 2 pula, 2. Rufaidah, tahu ke tak? Menunggu jawapan. Faruq, puasa ada wajib ada berapa? 5. Masya Allah. Puasa wajib ada 3. Tulis tak? Tulis. Ya. Yang pertama apa? Iaitu puasa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terkait dengan zaman masa, iaitu puasa apa? Pada bulan Ramadan. Ya, Allah tetapkan dia berulang-ulang setiap tahun pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, ayat ni diingati insya-Allah oleh kebanyakan kita sebab tiap-tiap tahun diulang. Baca Sophia Rahman. Ya, ayat iaitu wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lagi? Tak habis lagi? Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Baik. Jadi ini adalah dalil tentang perintah iaitu diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Itu ayat daripada surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 183. Di mana Allah menyeru, wahai orang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan di atas kamu berpuasa. Ya. Puasa seperti mana yang telah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. La'allakum, agar kamu mudah-mudahan bertakwa kepada Allah. Jadi puasa ni bukan syariat yang baru untuk umat Nabi SAW. Telah berlalu umat-umat sebelum itu, semuanya mereka itu ya melaksanakan puasa. Ya, cumanya ya, bulannya saja barangkali berbeza. Adapun bagi umat Islam, berpuasa pada bulan Ramadan yang diwajibkan bagi mereka melaksanakannya sebulan adalah hanya pada bulan Ramadan. Baik, itu puasa wajib yang pertama. Puasa wajib yang kedua adalah kerana sesuatu sebab. Ya, kerana sesuatu sebab, maka yang asalnya tak wajib dia jadi wajib. Seperti apa? Kafarah. Ya, iaitu kafarah sumpah. Denda. Sebab dia bersumpah kemudian dia tak tunaikan sumpah dia. Ya. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat 89. Sampai orang sambung, boleh sambung. Stand by. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imun. Itu tengah ayat. Tengah ayat. Ini tengah. Maka kafarah, fakaffarah. Ayat. Cuba cari. Ayat dia ayat 89. Bagi aku Allah yang awal ayat ni. Cuba tengok. Mangkalin. Jadi kafarah sumpah, apabila seseorang itu bersumpah kemudian dia langgar sumpahnya, dia langgar sumpah, maka dia kena bayar kafarah sumpah. Di antara kafarah sumpahnya adalah, iaitu yang pertama beri makan. Ya, memberi makan iaitu 10 orang miskin. Kalau dia tak mampu, memberi pakaian. Kalau dia tak mampu, memerdekakan hamba. Kalau tiga-tiga dia tak mampu, maka dia kena berpuasa. Ini kan jadi wajib. Yang asalnya tak wajib, iaitu berpuasa 3 hari berturut-turut. Baik.
Jadi ingat ayatnya, Sahabat Rahman boleh baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Baiklah, cukup. Alhamdulillah. Jadi ini contoh dalil tentang kafarah sumpah. Ya, kalau kita bersumpah, ya kemudian kita tak tunaikan, maka kena bayar denda. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kafarah yang melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, iaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba, seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukannya demikian, maka kafarahnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, ya, dan kamu langgar. Dan jagalah sumpahmu, demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur padanya. Jadi jangan bermudah-mudah untuk bersumpah dalam apa segala pun. Kalau tak ditunaikan, dilanggar, maka itulah dendanya. Baik, itu puasa yang diwajibkan. Yang kedua, baik, puasa yang ketiga apa? Iaitu puasa yang diwajibkan asalnya pun tak wajib, jadi wajib sebab bernazar. Ya, bila dia bernazar sesuatu dan tercapai apa yang dia nazar, maka dia kena puasa. Ya. Baik, kalau dia tak tunaikan nazar tu, kafarahnya adalah dia kena bayar, dia kena berpuasa. Baik, itu adalah tentang puasa yang wajib. Tapi yang makruf kita faham, puasa wajib adalah pada bulan Ramadan. Itu yang terasnya. Baik. Kemudian puasa dibahagikan juga keduanya kepada puasa sunat. Puasa sunatlah yang nanti yang akan dibahaskan di dalam Babu Maja'a fi Shaumi Rasulullah SAW, yang memuatkan 16 hadis. Ya. Jadi puasa sunat ini, ya, Nabi SAW melakukannya dan mencontohkan kepada kita. Jadi antara puasa sunat yang dilakukan oleh Nabi SAW, iaitu yang pertamanya adalah, ya, ada sekurang-kurangnya sekitar 7 atau 8 puasa sunat yang kita disunahkan untuk melakukannya bagi sesiapa saja yang berkemampuan. Yang pertamanya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini semua kita tahu. Ya. Iaitu setelah kita selesai, dia berpuasa selama sebulan pada bulan Ramadan. Setelah, ya, 1 Syawal, maka hari kedua, hari ketiga kita dah boleh untuk berpuasa, sama ada berturut-turut atau selang-seli atau jarak-jarak sebelum habisnya bulan Syawal. Dan puasa ini, ya, faedahnya sangat besar, sehingga bersabda Nabi SAW, man shoma Ramadan thumma atba'ahu 6 ya min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, ya, lalu menyambungnya, melanjutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Ni pahalanya. Jadi jangan, ya, memandang ringan dan jangan alpa daripada melaksanakan, ya, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Baik, puasa yang kedua, ya, adalah puasa pada bulan Muharram. Yang memperbanyakkan puasa pada bulan Muharram. Bulan Muharram ni dalam kalender bulan berapa? Bulan 1. Tu. Ni kadang tanya tak tahu jawapan. Ya, bulan terakhir dalam kalender Islam bulan apa? Disember. Tu bulan Syamsiah ni, Qamariyah. Bulan Hijrah. Apa? Hijrah. Mula-mula bulan Muharram. Akhir sekali bulan apa? Rufaidah. Bulan orang naik haji. Bulan apa? Zulhijjah. Ya. Ya, dan dalam bulan Muharram itu
Ya. Disunahkan untuk memperbanyakkan puasa dan sangat-sangat ditekankan iaitu berpuasa pada 9 dan 10 iaitu hari Ashura. Ya, ini kita intro dulu. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Dan sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat malam. Telah dibahas pada tentang iaitu tentang ibadah Nabi SAW pada bab sebelumnya. Baik. Jadi apa faedahnya puasa pada 10 yang Ashura ni? Apa faedah dia? Iaitu puasa hari Ashura, wasiyamu yaumi Ashura'an ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanah allati qablah. Puasa pada hari Ashura itu, jadi mana kata Nabi SAW, aku mengharap kepada Allah agar dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Ya, betul cara puasanya sesuai sunnah Nabi SAW, maka terampunlah dosa-dosanya setahun yang lalu. Masya Allah, besar sekali faedahnya. Puasa Ashura 9 itu adalah dituntut. Sebab Nabi SAW pernah menyebutkan, kalau aku hidup lagi, aku akan awalinya dengan 9. Itu dipanggil puasa Tasu'a. Tapi Nabi SAW wafat sebelum itu. Jadi pada sini para ulama pun kata ini di antara sunnah yang Nabi SAW ingin lakukan tapi tak sempat lakukan. Tapi ulama membahas sebab ini, ada yang kata 9-10 atau 10-11, atau disunahkan berpuasa pada 9-10-11. Tapi yang pastinya adalah yang 10. Yang 10 Muharram, itu hari Ashura. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Baik. Puasa yang ketiga adalah puasa sunat, adalah iaitu memperbanyakkan puasa pada bulan Sya'ban. Nanti ini yang akan disebut dalam bab yang berkaitan dengan puasa Nabi SAW. Pada bab kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ini yang akan kita bacakan sebentar lagi. Jadi Nabi SAW paling banyak berpuasa, dan dalam riwayat di sini sebut pernah Nabi SAW solat selama sebulan penuh dan pernah hampir sebulan. Itu terlalu banyak yang Nabi SAW berpuasa. Bulan Ramadan yang penuh. Tapi yang paling banyak Nabi SAW berpuasa yang menghampiri bulan Ramadan itu adalah bulan Sya'ban. Dan puasa, bila puasa disyariatkan? Pada tahun berapa Hijrah? Pada tahun kedua Hijrah, iaitu pada bulan Sya'ban. Sya'ban tu depan tu dah bulan Ramadan, dekat sekali jaraknya. Nampak tak? Allah perintahkan agar kewajipan solat tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir ayat, pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijrah. solat Puasa. Solat sebelum Hijrah. Mi'raj. Okey, Mi'raj. Okey, tu poin yang pertama kena ingat. Poin yang kedua adalah perintah jihad. Bila berlaku perintah jihad? Pada masa yang sama. Pada masa yang sama apa? Pada yang sama, iaitu tahun yang sama. Jihad ofensif, jihad menyerang. Iaitu peperangan Badar berlaku pada bulan apa? Bulan Ramadan yang pertama. Maknanya disyariatkan berpuasa pada tahun itu juga diperintahkan berjihad. Berjihad pula pada bulan Ramadan. Dan itulah dia Ramadan yang pertama dan Idul Fitri yang pertama. Masya Allah. Disyariatkan puasa sebulan, kemudian berjihad pula pada bulan itu. Masya Allah. Tapi kena ingat, dalam peperangan Badar, Nabi SAW para sahabat berbuka puasa. Itu. Baik, Masya Allah. Ini ingat dia poin ni. Baik, kembali. Jadi puasa apa tadi? Memperbanyakkan puasa pada bulan Sya'ban. Nanti akan kita bacakan hadis-hadis itu. Kemudian yang keempat, puasa sunat, iaitu puasa pada hari Arafah. Bagi orang-orang yang tidak menunaikan haji. Orang haji tak? Ni orang yang menunaikan, orang yang tak menunaikan haji macam kita dah. Tak pergi menunaikan haji, maka disunahkan untuk kita berpuasa pada hari Arafah.
Ya, di mana umat Islam berkumpul di padang Arafah bagi orang yang sedang melaksanakan haji. Jadi bagi yang tidak melaksanakan haji, maka dia disunahkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Ya, dan besar sekali ya fadilat puasa pada hari Arafah. Ya. Dan ini adalah puasa yang jangan sekali-kali kita tinggalkan. Sebab apa? Fadilatnya besar. Apa kata Nabi SAW? Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Dalam hadis disebut yukaffiru as-sanah al-madiyah wal-baqiyah. Puasa hari Arafah, aku mengharap kepada Allah akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun sesudahnya. Oh, Masya Allah. Kita duduk tahun ni, tahun lepas Allah ampunkan dosa kita setahun, tahun depan Allah ampunkan dosa kita setahun. Tadi puasa Ashura yang sebelum setahun dapat. Yang ni dua-dua, depan dan belakang. Masya Allah. Kalau kita mati sekarang, yang depan tu tak adalah sebab kita dah mati, betul kan? Ya, menghapuskan dosa 2 tahun. Ya. Masya Allah. Tapi dosa-dosa yang disebut sini oleh para ulama adalah dosa-dosa selain dosa besar. Ya, sebab dosa besar syaratnya kena bertaubat. Ya, dosa kecil kita banyak-banyak dia berhimpun-himpun boleh jadi dosa besar. Ya. Sebab tu jalan untuk diampuni dosa-dosa kecil ni banyak sekali jalannya. Salah satunya adalah menerusi puasa tadi. Kemudian puasa yang sunnah yang kelima adalah puasa Isnin Khamis. Ini semua orang tahu lah. InsyaAllah besok hari Isnin puasa. Ya. Dan puasa hari Isnin dan Khamis memiliki keutamaan yang sangat besar. Sebab apa? Nabi SAW melakukannya sering. Ya. Sebab Isnin dan Khamis laporan amal kita ya diangkat kepada Allah. Ya, sebagaimana hadis yang sering juga kita dengar ya, iaitu kedua hari di mana catatan amal diserahkan kepada Rabb semesta alam. Jadi kata Nabi SAW, wa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Aku suka bila amalku diserahkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Masya Allah. Dan kita tahu puasa ni pahala dia tak macam solat. Puasa ni Allah Ta'ala sendiri yang akan bagi markah. Istilah bahasa mudah lah, yang bagi pahala. Ya. Sebab ya, puasa ni dia istimewa. Jadi pahalanya Allah sendiri yang akan memberikannya. Baik. Kemudian puasa sunnah yang lain apa? Teka pula bagi jawapan. Puasa Nabi Daud alaihissalam, iaitu berbuka 1 hari, puasa 1 hari. Inilah dia puasa yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Ya. Iaitu puasa Nabi Daud alaihissalam. Puasa dia yang kata setiap hari puasa nahar. Setiap hari. Baik, setiap hari itu tidak ada contoh. Ini kan puasa-puasa sunat ni, puasa yang terbaik adalah puasa selang sehari. Ya, tapi nanti ada pengecualian Nabi SAW. Nanti kita tengok dalam hadis-hadis yang dipaparkan. Ya. Jadi puasa yang paling dicintai ahabus siyami ilallahi siyamu Daud. Ya. Jadi puasa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Ya, dan begitulah seterusnya. Nabi Daud alaihissalam ni Allah beri keistimewaan 2 perkara dari sudut amalan. Iaitu dia jadi contoh puasa terbaik, puasa Nabi Daud alaihissalam. Dan juga solat yang terbaik yang disukai oleh Allah adalah solat Nabi Daud alaihissalam. Masya Allah. Siapa Nabi Daud alaihissalam ni? Ayah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa keunikan dua-dua rasul ini berbanding dengan rasul-rasul alaihissalatu wassalam yang lain? Dua-duanya raja. Ya. Raja yang bijaksana. Raja yang Allah berikan keistimewaan. Khususnya Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki tentera udara, tentera ghaib, tentera darat. Tentera ghaib dia siapa? Jin. Tentera udara dia siapa? Burung-burung. Burhud lah, burhud. Bagi ambil berita. Tentera darat dia? Manusia. Dan binatang-binatang pun diketahui bahasanya oleh Nabi Daud alaihissalam. Masya Allah. Luar biasa. Sebab tu raja besar dunia ada 4. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab apa? Bukan, kitab tentang kisah ya, kisah rasul-rasul. Rasul-rasul Anbiya. Ya. 4 raja. Ingatlah
Dulu dah pernah ketika tadabbur Al-Quran. Yang pertama, 2 raja Muslim, 2 raja kafir. 2 raja kafir siapa? Namrud. Namrud dengan Bukhtanasar. Sultan Nasr. Yang Islam siapa? Beriman. Sulaiman dengan Zulkarnain. Nabi Sulaiman AS dan Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi tu. Ya, insya-Allah. Baik. Tanah itu raja apa? Raja Babylon di Iraq. Kerajaan Babylonia. Dua-duanya sama. Baik. Puasa yang terakhir, puasa yang disunahkan adalah iaitu puasa 3 hari setiap bulan. Ayyamul bid. Hari-hari putih. 13, 14, 15. Yang ini juga nanti akan disebut ya dalam bab puasa Nabi SAW. Baik, selesai sudah. Ya. Jadi ada berapa jenis puasa sunat? Ada berapa? Tulis tadi. 7. Baik. Jadi puasa adalah salah satu amal ibadah yang sangat besar kerana dia salah satu daripada rukun Islam. Dan puasa adalah satu ibadah yang bukan hanya diperintahkan dan diwajibkan kepada umat Nabi SAW, bahkan kepada umat-umat yang terdahulu. Apa makna puasa? Iaitu dari sudut bahasa dia adalah imsak, al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari sesuatu. Tahan. Sebab apa? Tahan daripada berbuat sesuatu. Ya, al-imsak. Kalau dari sudut istilah apa dia? Iaitu menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga tenggelam terbenam matahari, dengan disertai dengan niat dan sebagai ibadah kepada Allah. Cuma beza yang wajib dan sunat apa? Apa beza puasa sunat dan puasa wajib dari definisi ini? Iaitu puasa wajib mesti diniatkan sebelum terbit fajar. Puasa sunat bukan syarat. Apa dalil? Nabi SAW sebelum ni dalam bab ketika Nabi SAW balik ke rumah isterinya Aisyah radhiyallahu anha, tanya ada makanan apa tak hari ni. Lalu Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Tidak ada, betul kan? Lalu aku berpuasa pada hari ni. Siang lah. Ya, esoknya Nabi SAW tanya lagi, ada apa makanan? Ada. Lalu Nabi SAW makan. Sebab tu nanti kita akan tengok Nabi SAW banyak berpuasa. Sehingga disebut kalau Nabi SAW berpuasa tu seolah-olah Nabi SAW tak pernah berbuka. Ya, tiap hari puasa. Bukan tak pernah buka. Nabi SAW puasa terus. Sebab apa puasa terus? Di antara faktornya apa? Rumah Nabi SAW selalu tidak ada makanan, betul kan? Balik tak ada makanan, automatik Nabi SAW berpuasa. Sehingga disebut sebulan rumah Nabi SAW tak pernah berasap dapurnya. Rumah kita terlebih asap. Terlampau banyak masak. Lepas masak. Ya, macam-macam. Nak makan itu, nak makan ini. Sebab itu kita kena berlatih, belajar untuk berpuasa supaya merasai ya bagaimana sulit susahnya Nabi SAW, bagaimana susah sulitnya para sahabat Nabi SAW. Ya, sebab berpuasa salah satu jalan cepat untuk mewujudkan sifat zuhud dan qanaah. Sebab itu kita tengok para ulama yang zuhud, Masya Allah, menakjubkan. Kerana apa? Nafsu tu berkaitan dengan nafsu kehaiwanan, istilah kasar je, telah berjaya mereka buat. Sehingga mereka tidak ada tidak ada keinginan lagi dah yang untuk bersedap-sedap dalam urusan makan minum. Mereka sedang diganti dengan bersedap-sedap dalam bermunajat kepada Allah. Hati mereka sentiasa hidup ingat kepada Allah dengan zikir, dengan solat, dengan membaca Al-Quran, dengan bertalaah kitab-kitab, dengan menuntut ilmu dan sebagainya. Jadi berusahalah untuk kita menjadi seperti mereka, kerana mereka adalah sebaik-baik teladan. Baik. Jadi antara keutamaan puasa, ya puasa bukan menyiksa kita, tak. Ya, Allah syariatkan puasa pada kita, tak makan di siang hari dan juga tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bukan Allah nak menyiksa kita, tak. Tetapi Allah nak memberikan faedah yang sangat besar kepada kita, betul kan? Satunya faedah untuk kita lebih dekat kepada Allah. Allah sayang pada kita. Allah cinta pada kita. Bila dapat kecintaan dan sayang daripada Allah, ya, itulah nikmat kemuncak bagi seorang mukmin ketika hidup di dunia. Sebab tu perintah tentang kewajipan puasa itu adalah Allah seru dengan panggilan kasih sayang. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang mendapat kasih sayang daripada Allah Ta'ala kerana mereka beriman. Ma makna iman? Apa makna iman? Bahasa yakin, percaya, tanpa sebarang keraguan. Makna istilah apa? Tu teringat apa yang disebut ketika daurah iaitu oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Ya, semoga Allah
yang mengurniakan Syekh rahimahullah yang baru meninggal, ya, iaitu ya, berada di kalangan orang-orang yang soleh, ya, dijadikan ya alam barzahnya sebagai salah satu daripada taman-taman syurga, dan dihimpunkan nanti kita bersama dengan beliau rahimahullah, ya, bersama pengarang kita ini Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, bersama dengan Nabi SAW. Ya, banyak sekali faedah yang kita perolehi daripada kitab-kitab dan juga daurah-daurah yang ya Syekh rahimahullah ketika datang ke Malaysia, alhamdulillah dapat ikut, ya, kalau tak silap yang terakhir datang melaksanakan daurah apa? Sunan apa Syakir? Syekh Ali Hasan Halabi rahimahullah datang Sunan Allah, Sunan Ibnu Majah ke Sunan Azadi? Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i ke Sunan Abu Daud? Kalau tak silap, Sunan Abu Daud, betul. Iaitu bab, iaitu iktisam, tentang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan banyak kitab-kitab beliau rahimahullah, ya, yang sudah diterjemahkan dan memberi manfaat. Ya. Apa kata Syekh rahimahullah dalam daurah itu tentang iman? Al-iman at-tasdiqu bil jinan. Ya, lima dun. At-tasdiqu bil jinan wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi maksiatir rahman au bi ta'ati syaitan. Apa dia ni maksudnya Syakir? Lupa dah. Ni lima nun dia hafal. Definisi iman yang sempurna. Al-iman iaitu at-tasdiqu bil jinan wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bima siyatir rahman au bi ta'ati syaitan. Apa maksud dia ni? Bima Sobi Rahman. Yang belum mula. At-tasdiqu bil jinan. Dibenarkan dengan hati, at-tasdiqu bil qaul au. Yang kedua, al-iqraru bil lisan itu iqrar dengan lisan. Baik. Yang ketiga, dibuktikan dengan amalan. Dalam dia berjenis dia bukan wal amalu bil arkan wal jawarih, dengan seluruh anggota pertubuhan. Okey. Yazidu, meningkat dia dengan taat kepada Ar-Rahman, jadi Allah Taala. Turun dia dengan apa? Maksiat kepada siapa? Allah Taala, atau mentaati syaitan. Betul kan? Pelaku maksiat, pelaku dosa, dia taat kepada Allah ke dia taat kepada syaitan? Syaitan lah, syaitan bisik dia. Betul kan? Jangan duduk kuliah, jangan dengar kuliah. Jangan pergi masjid, jangan solat, jangan puasa, jangan tutup aurat. Tu taat kepada syaitan. Ini sempurna. Ya, jadi membawa kita supaya meningkat iman kepada Allah. Ya, maka kemuncaknya Allah akan beri kita gelaran sebagai seorang insan yang bertakwa kepadanya. Bila takwa kepada Allah, maka Allah berikan kita nikmat, iaitu syurga yang kita dambakan atau harapkan. Ya, jadi puasa merupakan salah satu bentuk ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, puasa adalah sebagai bentuk untuk membina akhlak yang mulia. Sebab apa? Sebab akhlak ni salah satu jalan yang mudah untuk dibentuk dengan berpuasa. Sebab apa? Bila berpuasa, jiwa manusia jadi lemah, hawa nafsu dia lemah. Jadi dia tak dapat berbuat maksiat, kurang dia tenaga tak kuat. Syaitan pun jadi lemah, sebab saluran darah dia jadi lemah pergerakan. Sebab laluan itu laluan syaitan. Ya. Sebab puasa mengajar kita apa? Inni so. Bila orang kata kita berkata buru-buru ajak gaduh, kita kena apa? Kata apa Nabi SAW sebut? Inna sa'ib. Inni sa'ib. Aku ni sedang berpuasa. Ya. Dan qaulul zur, tidak dilarang untuk bercakap perkataan kotor dan bagai-bagai lagi. Jadi salah satu terapi untuk membuang sifat-sifat tercela, memasukkan sifat-sifat terpuji, ya, adalah melalui berpuasa. Kerana puasa dapat membuang, menyekat laluan syaitan. Dapat menyekat, iaitu tentang nafsu. Dua ni musuh utama kita. Dua-dua ni ada dalam jasad kita. Ya, perangi dia. Sebab dia yang paling sulit. Iaitu jihadun nafs wa jihadus syaitan. Dua ni, ya, barang siapa berjaya mengatasinya, maka dia akan mudah laluan dia untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Ya, baik. Selesai sudah mukadimah. Ya, jadi ya, dalam bab ini, ya,
Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah mendatangkan 16 hadis. Baik, mari kita mula dengan hadis yang pertama daripada 16 hadis, iaitu hadis nombor 298. Baca Syakir. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-Imam al-Hafidh al-Faqih Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Surah At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, babu ma jaa fi sawmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. Baik, hadis yang pertama di dalam bab ini yang merupakan hadis ke-298, iaitu hadis yang datang daripada Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu an. Beliau menceritakan, aku telah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dia tanya soalan tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, an siyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, ya, kana yasumu hatta naqul. Ya, ada kalanya Rasulullah SAW berpuasa hingga kami berkata Nabi akan terus berpuasa. Ya, maknanya bila Nabi SAW berpuasa, seolah-olah dia berpuasa terus menerus setiap hari. Itu maksud dia. Ya. Ada kalanya pula baginda SAW berbuka, tidak berpuasa, sehingga kami berkata, ya, yakni anggapan pada mereka itu Nabi SAW akan terus berbuka. Beliau berkata lagi, yakni Aisyah radhiyallahu anha, qalat wa ma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan munzu qadimal madinata illa Ramadan. Tidak pernah baginda SAW berpuasa sebulan penuh sejak baginda SAW tiba di Madinah, kecuali pada bulan Ramadan. Menunjukkan apa? Sebelum tu Nabi SAW berpuasa ketika berada di Mekah, berpuasa, tapi tidak seperti puasa yang disyariatkan ketika berada di Madinah, yang kemudian kita lah meneruskannya, ya, yang diwajibkan kepada umatnya sampai hari kiamat. Jadi di sini disebut Nabi SAW berpuasa sebulan penuh, ya, pada bulan Ramadan. Di lain daripada bulan itu, ya, Nabi SAW tidak melakukan sebulan penuh. Baik, ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. Baik, hadis yang ke-299, iaitu datang daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ni dengar-dengar ni standby. Kadang-kadang nak tanya soalan tentang sahabat Nabi SAW. Sebab sebelum ni kita selalu jumpa, ya, kena dah rakam, dah ingat, at least biodata ringkas sahabat Nabi SAW yang sering meriwayatkan hadis dalam bab-bab yang sampai tahap ini. Betul kan? Kalau ditanya siapakah di antara sahabat Nabi SAW yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini, di antaranya siapa? Tu tentulah Aisyah radhiyallahu anha. Kita mula di situ, isteri Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, begitu. Siapa lagi? Abu Hurairah radhiyallahu an. Siapa lagi? Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Siapa lagi? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Siapa lagi? Ya. Anas bin Malik radhiyallahu an, ni baru nak baca. Dan Ali radhiyallahu an. Baik. Jadi hadis yang kedua dalam bab ini, iaitu daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau radhiyallahu an ditanya berkenaan puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara pakar rujuk yang sering ditanya soalan ni sahabat-sahabat ni radhiyallahu anhu. Sebab apa? Sebab kedekatan mereka berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu mereka banyak mengetahuinya. Itu lazim. Itu di kalangan sahabat. Kalau di kita belum tentu. Walaupun kita melazimi tok guru kita, belum tentu kita dapat ilmu banyak pada tok guru. Betul kan? Belum tentu.
Ya dia ikut aja tok guru mengajar, dia tidur. Mana dia dapat ilmu? Ya. Baik. Nabi SAW berpuasa pada satu bulan, sehingga kami melihat baginda SAW seolah-olah tidak ingin berbuka. Maknanya Nabi SAW berpuasa terus menerus setiap hari. Betul kan? Tu. Ada kalanya baginda SAW berbuka pada satu bulan, sehingga kami melihat baginda seolah-olah tidak ingin berpuasa sedikit pun pada bulan itu. Sebab puasa yang diwajibkan hanya satu bulan, bulan Ramadan, betul kan? Jadi ada di antara bulan-bulan tu, para sahabat Nabi SAW, kita lihat pada bulan tu, Nabi SAW tak berpuasa, makan dan sebagainya. Ya, seolah sebulan tu Nabi SAW ya berbuka, tak puasa. Ada pula bulan lain, terus-terus dia tengok Nabi SAW berpuasa. Ya. Kemudian, jika kamu ingin melihat baginda SAW mengerjakan solat pada suatu malam, kamu akan melihatnya mengerjakan solat. Dan jika kamu ingin melihatnya tidur, kamu akan dapat melihatnya tidur. Ini ya faedah lain menjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW ya dalam malam hari. Dan sebelum ini kita telah lihat tentang iaitu ibadah Nabi SAW tentang menghidupkan malam. Ya baik, nanti akan datang penjelasan juga bab ini. Terus. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. Hadis yang ketiga, sebenarnya hadis yang pertama, kedua, ketiga ni adalah satu tema. Ya. Diriwayatkan daripada sahabat yang berbeza. Ya. Yang pertama tadi Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu. Yang kedua Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau radhiyallahu anhuma menceritakan Nabi SAW ada ketikanya berpuasa, sehingga kami berkata, ya, ni mana berkata apa ni? Pada diri masing-masing lah. Tengok Nabi SAW, Nabi SAW ni puasa setiap hari, terus menerus. Begitu. Ya, maknanya apa ni? Persepsi, pandangan dia, berdasarkan yang dia lihat Nabi SAW itu. Ya, sehingga kami berkata, baginda SAW tidak ingin berbuka daripadanya. Ada kalanya pula baginda SAW berbuka, yakni tidak berpuasa, sehingga kami berkata pada diri kami, baginda SAW tidak ingin berpuasa. Ya. Kemudian, wa ma shama syahran kamilan munzu qadimal madinata illa Ramadan. Baginda SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh sejak tiba di Madinah kecuali pada bulan Ramadan sahaja. Ini kan senada hari-hari 3 ni. Cuma nak dijelaskan daripada sahabat Nabi SAW yang berbeza-beza. Jadi daripada 3 hadis ini, ya, hadis yang kedua tadi ada tambahan faedah apa dia? Tentang solat Nabi SAW. Ya, Nabi SAW ketika malam Nabi SAW sebelum menunaikan solat, Nabi tidur dulu, betul kan? Nabi SAW tak selesai solat isyak terus berjaga langsung menghidupkan malam, tak. Jadi Nabi SAW tunjuk sifat apa ni? Sebagai seorang insan bersifat sederhana, badan kita ni ada hak untuk istirahat. Nanti akan datang penjelasan tentang ya bagaimana larangan Nabi SAW terhadap orang yang tidak menunaikan hak dia. Sebagai seorang insan, ada masa dia kena rehat, ada masa dia kena beraktiviti. Ya, bukan sepanjang masa beraktiviti. Sebab ada nanti dijelaskan di zaman Nabi SAW, ada sahabat dia nak beribadah sepanjang masa. Ini akan datang kaedah dan faedah yang sangat agung dalam menetapkan ya sesuatu amal ibadah. Baik. Jadi Nabi SAW tidur dan jaga untuk mendirikan solat. Ya, jadi kita lihat ni. Dalam solat malam, Nabi SAW tidur dulu. Lepas isyak, kalau tidak ada apa-apa, ya tak perlu nak ngobrol-ngobrol, nak nongkrong-nongkrong, langsung saja tidur. Jangan bazirkan masa. Ya, sebab apa? Malam kamu akan bangun untuk memanfaatkan waktu yang terbaik sekali di atas muka bumi. Iaitu 1/3 malam. Sebab ketika itu Allah turun ke langit dunia. Ya, ini ada perbahasan nanti memahami kaedah-kaedah berinteraksi dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah, sifat khabariyah. Ya, seperti Allah turun ke langit dunia. Ketika itu Allah akan memperkenankan apa saja yang diminta oleh hamba-hambanya. Sebab itu that's the best time for you to pray, munajat kepada Allah. Baik.
Kemudian Nabi SAW setelah dia menghidupkan malam itu, Nabi SAW tidur semula. Sementara untuk mendirikan solat subuh, tidur bagaimana? Ni. Ya, tongkat dagu dia panggil. Kalau orang tua tongkat dagu je ni. Pantang. Ni. Kita dah belajar dalam bab sifat naum Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat tidur. Baik. Teruskan. Hadis yang keempat. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة. وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون أبو سلمة ابن عبد الرحمن قد روى الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Baik, hadis yang keempat iaitu datang daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, beliau radhiyallahu anha menceritakan, aku tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa 2 bulan berturut-turut, kecuali pada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan sahaja. Ya, jadi Nabi SAW dalam hadis tadi sebut akan datang juga yang paling banyak Nabi SAW berpuasa selain pada bulan Ramadan sebelum perang adalah bulan Sya'ban. Ya, jadi hampir keseluruhan hari-hari pada bulan Sya'ban Nabi SAW berpuasa. Jadi ini adalah sifat bagaimana Nabi SAW yang mengimarahkan bulan Sya'ban. Preparation. Sya'ban tu sebelum masuk Ramadan. Betul kan? Macam kita sebut beginilah yang tadi tu. Ni lesson learn ni bagus. Cuba perhatikan. Sebelum masuk bulan Ramadan, dah buat persiapan dulu. Puasa dulu. Exercise. Rehearsal istilahnya. Supaya nanti bila masuk bulan Ramadan, kita dah terbiasa. Tak adalah hari pertama tu baru nak biasa. It takes time. Betul kan? Macam juga kita solat tadi. Dalam bab solat sunat Nabi SAW. Iaitu adanya qobliyah. Betul kan? Sebelum kita solat subuh, kita siapkan dulu. Recondition ourselves. Position. Sebab dengan mendirikan qobliyah itu, nanti kita bila masuk saja solat fajar, solat subuh, kita dah dapat fully concentrate. Mana solat kita tu sangat berkualiti. Ya, sebab biasa kita sibuk, tiba-tiba muazzin mengumandangkan azan, kalau-kalau terkejar-kejar, langsung solat subuh. Ya, ada berlaku nanti kekurangan dan sebagainya. Jadi, untuk menampung tu, kita prepare dulu. Kita recondition diri kita dalam solat sunat. Maka bila kita keluar, kita dah stabil, kita masuk dalam keadaan stabil ketika solat sunat, solat subuh. Contoh, begitulah solat-solat yang lain. Baik, teruskan. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. Baik, hadis yang kelima daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, banyak ni. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Puan Sarah, Aisyah radhiyallahu anha ni, cuba bagi sikit biografi ni, radhiyallahu anha. Siapa Aisyah radhiyallahu anha? Satu saja. Isteri Nabi SAW. Nama tu nak jawab. Baik, terus. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa pada satu bulan yang paling banyak dari puasanya pada bulan Sya'ban. Di mana baginda SAW berpuasa pada kebanyakan hari di bulan Sya'ban, kecuali sedikit hari saja yang baginda SAW tidak berpuasa. Ya, bahkan Nabi SAW pernah berpuasa pada keseluruhan harinya. Jadi riwayat Aisyah radhiyallahu anha ni sebut 2 keadaan puasa pada bulan Sya'ban. Satu, hampir keseluruhannya. Satu lagi, sepenuhnya. Maknanya berlaku di mana pada tahun tersebut Nabi SAW berpuasa penuh.
Dan berlaku pula pada tahun yang lain, iaitu Nabi SAW berpuasa tak penuh. Tapi yang pastinya bulan Ramadan penuh. Sebab apa penuh? Sebab dia diperintahkan oleh Allah, wajib. Ya, bukan hanya pada Nabi SAW, tetapi pada seluruh umatnya sampai hari ini, sampai kiamat. Baik, terus hadis yang ke-6, iaitu hadis yang ke-303. Betul? قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن رز بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. Baik, hadis yang ke-303 atau hadis yang ke-6 dalam bab ini, iaitu yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada setiap bulan, ya, biasanya berpuasa pada awal setiap bulan sebanyak 3 hari. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang berbuka pada hari Jumaat. Jadi Nabi SAW berpuasa 3 hari. Ya, dan disebut jarang berbuka pada hari Jumaat. Maknanya pada hari Jumaat Nabi SAW berpuasa. Ya. Itu berpuasa. Jadi Nabi SAW berpuasa pada hari Jumaat. Tapi maksud di sini, ya, Nabi SAW puasa 3 hari. Dan 3 hari itu barangkali Khamis, Jumaat, Sabtu. Jumaat, Sabtu, Ahad. Kalau puasa 3 hari sebulan, betul kan? Dia berjalan begitu kan, kalendernya boleh bertukar. Ya. Dan di sini disebut dan jarang berbuka pada hari Jumaat. Baik. Berpuasa pada hari Jumaat ada kaitan dengan berpuasa pada hari Sabtu. Ini ada perbahasan. Ya, tapi yang pastinya, ya, dilarang berpuasa pada hari Sabtu tanpa sebab. Tapi kalau ada sebab, maka itu dibenarkan. Contohnya, saya nak puasa setiap hari Sabtu, boleh tak? Tak boleh, sebab ada larangan. Ya. Tapi kalau puasa pada hari Sabtu itu diiringi dengan sebelum dan selepasnya, maka itu dibenarkan. Ataupun bersebab. Bersebab ni contoh macam mana? Katakan puasa pada hari Arafah tadi, pada hari Ashura, jatuh dia pada hari Sabtu. Maka itu dibenarkan. Sebab dia ada. Bukan sengaja. Bukan purposely pilih khas pada hari itu. Atau kita puasa macam Nabi Daud AS, senang-senang puk kena dia pada hari Sabtu. Ya. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, ya. Okey. Ya, tadi yang 3 hari ini dia boleh, iaitu puasa yang berkaitan dengan apa? 3 ni yang paling mudah adalah puasa 3 hari pada setiap bulan. Sebagaimana salah satu hadis, iaitu dari Mu'azzah Al-Adawiyah radhiyallahu anha, dia bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya apa? Adakah Rasulullah SAW biasa berpuasa 3 hari setiap bulan? Ya. Ayyami syahri kana yasum. Ya. Lalu dia menjawab, ya, beliau ya, aku tanya 3 hari setiap, apakah Rasulullah SAW biasa berpuasa 3 hari setiap bulan? Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ya. Aku bertanya lagi kepadanya, dari bila, sejak bila pada bulan tersebut beliau SAW mulai berpuasa? Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Nabi SAW, ya, tidak peduli, yubali min ayyi ayyamis syahri yasum. Ya, Nabi SAW tidak peduli mulai dari, ya, dari tarikh bila untuk berpuasa pada bulan tersebut. Baik. Jadi dalam hadis lain pula disebut, dalam bab ini juga disebut jarang berbuka pada hari Jumaat. Maksudnya Nabi SAW yang melakukan puasa pada hari itu. Jadi kita sebutlah, bukan spesifik pada hari itu Nabi SAW puasa Jumaat, pilih tak. Ya, sebab dalam hadis lain disebut, janganlah salah seorang di antara kamu berpuasa pada hari Jumaat. Ada larangan. Ya. La yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah illa, kecuali yauman hari, ya, qablahu, sebelum, au ba'dahu,
setelahnya. Jadi kalau puasa hari Jumaat sebelum dan selepas. Ya, begitu juga hari Sabtu. Jadi ini adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi SAW 3 hari setiap bulan. Dia boleh saja dilakukan sejak awal bulan, pertengahannya, akhirnya, atau secara berurutan atau terpisah-pisah. Jadi ini adalah kesimpulan daripada hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Baik, hadis yang seterusnya. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. Baik. Hadis yang ketujuh, ya, yaitu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW biasa berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Ini kita dah sebut tadi di awal mukadimah. Iaitu Nabi SAW puasa Isnin Khamis. Ini adalah di antara puasa yang sangat dituntut untuk kita melaksanakannya, ya, bagi setiap minggu. Jadi puasa ni Allah SWT atur. Ada yang puasa itu, ya, setiap minggu. Ada yang puasa itu setiap bulan. Ada yang puasanya setiap tahun. Ya. Apa yang setiap minggu? Ini dia. Isnin dan Khamis. Apa yang setiap bulan? 3 hari tadi. Yang ganjil-ganjil tu. Ya, bukan ganjil, yang pertengahan, hari yang putih. Hari-hari putih. Ya. Dan ada pula puasa yang berjalan terus. Selang seri. Jadi puasa Nabi Daud AS. Ada puasa yang datang sekali saja. Setiap tahun sekali je dia datang. Apa dia? Contoh. Bukan Ramadan tu dah sebulan dia. Ni yang dia datang sekali je. Puasa Ashura, puasa Arafah, ya. Dan begitulah seterusnya. Baik. Hadis yang ke-305. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. Baik, hadis yang ke-8 dalam bab ini iaitu hadis 305 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, yaitu tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahawa amalan-amalan kita ni, ya, amalan-amalan kita ni siapa? Amalan orang yang beriman. Amalan orang kafir terima tak? Tak. Ya, akan dibentangkan. Amalan-amalan kita ni akan dibentangkan. Ya. Akan dibentangkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Isnin dan Khamis. Maka aku menyukai dibentangkan amalan semasa aku sedang berpuasa. Jadi jangan abaikan. Berusahalah untuk kita melawan diri kita supaya dapat kita menjadikan puasa sunat itu sebagai pakaian amalan kita. Nak memulai barangkali rasa sulit, payah. Ya, tapi sekarang musim Covid ni senang. Sebab apa? Pintu nafsu nak makan jadi kecil. Jadi kecil sebab apa? Tak keluar. Ya. Tak keluar rumah, jarang nak keluar. Kemudian apa lagi? Kedai pun tak boleh duduk lebih daripada 2 orang satu meja. Sulit. Nak kena daftar nama, nak tulis telefon, nak kena check temperature, nak kena pakai ni semua sekali. Nampak tak? Jadi Covid ni dia sebagai salah satu tarbiyah pada kita, nikmat. Ya. Sebab tu apa saja yang Allah ciptakan tak ada satu pun yang sia-sia. Walaupun dalamnya utamanya ada musibah, tapi tetap ada padanya nikmat. Betul kan? Macam Allah jadikan ular. Ular tu musibah. Musibah dia sebab dia bahaya. Haiwan berbisa. Patuk boleh mati. Tapi dengan adanya ular itu ada nikmatnya. Ada faedah, iaitu rantaian. Kita ada apa dia panggil? Rantaian makanan. Ya, akan berjalan dengan seimbang.
Ular makan tikus. Tikus makan nenas. Nenas orang tanam. Tikus, ular. Ular pula siapa makan dia? Burung elang contohnya. Burung elang siapa pula makan dia? Orang tangkap. Ya, Masya Allah. Jadi Allah atur dah hidup dah. Ada hikmahnya. Betul kan? Seimbang dunia ni. Sebab tu kalau kita bunuh salah satunya, hilang populasi dia, tak seimbang alam. Ya. Bunuh burung elang, bertambah populasi ular. Bunuh ular, bertambah populasi tikus. Jadi Allah jadikan alam ni keseimbangan. Kalau langgar keseimbangan, hilang keseimbangan, equilibrium dia tak seimbang. Jadi dunia ni akan berjalan dalam keadaan tempang, pincang. Jadi jangan kita mengutuk, mencela seluruh penciptaan Allah Ta'ala. Hatta babi yang Allah ciptakan itu ada hikmah tak? Ada faedah tak? Ada. Masya Allah. Ya, jadi tak ada satu pun yang Allah jadikan ini sia-sia. Allah jadikan seekor nyamuk pun, ya, ada hikmahnya. Faedahnya sangat besar. Allah jadikan nyamuk ni. Apa faedah dia paling besar Allah jadikan nyamuk? Kita tak suka nyamuk sebab berbahaya, betul kan? Terutama nyamuk Aedes. Tu. Kematian Aedes lagi banyak daripada kematian COVID kat Malaysia. Daripada ini. Ya. Sebab apa? Apa di antara hikmah, nikmat yang paling besar dengan adanya nyamuk? Tahu? Ada profession pekerjaan yang orang berkecimpung khusus berkaitan dengan nyamuk. Buat sampai PhD dia kaji tentang nyamuk. Kemudian dia jadi pakar nyamuk. Dia nak identify macam mana kita nak kurangkan populasi nyamuk yang berbahaya. Macam mana kita nak halang daripada dia boleh membiak. Itu semua dia buat kajian. Akhirnya dapat satu formula. Oh, nyamuk ni begini, kita boleh, ya, kita boleh buat apa-apalah. Dari sudut biologi dan sebagainya, tukar genetik dia, genetik engineering bagai-bagai. Akhirnya kita guna kaedah ni untuk menyekat populasi. Sebab tu kalau kita belajar dalam kaedah kawalan, kita belajar dalam ilmu engineering dan sebagainya, akan diajar ada kawalan secara biologi, ada kawalan secara kimia, ya, ada kawalan secara lain-lain. Secara biologi bagaimana? Guna apa yang ada. Contoh macam tadi lah. Pernah tengok tak? Lalu di ladang kelapa sawit yang luas, tiba-tiba kita ada nampak macam satu rumah kecil bertiang. Sana satu, sana satu, sana satu. Tu rumah apa tu? Burung lebah lah pula. Burung hantu. Ya, burung hantu tu buat apa? Sebab apa ada burung hantu tu di ladang kelapa sawit tu? Betul. Sebab dia kawalan biologi yang tak perlu duit. Cuma beli dia je. Beli burung hantu tu mula-mula. Nanti dia akan tangkap tikus. Ya, tangkap tikus. Sebab apa tikus tu? Sebab apa nak tangkap tikus? Sebab tikus tu merosakkan bukan tanaman. Dia merosakkan buah kelapa sawit. Sebab tikus dia makan. Ya. Ketika ada tikus, ada ular jadi. Seimbang tu? Seimbang. Masya Allah. Ya. Jauhnya pergi sama tu. Back on track. Jadi hari Isnin dan hari Khamis, maka Nabi SAW berpuasa suka. Tapi ingat apa yang dibentang ke dalam ni semuanya adalah puasa sunat. Ya, jangan pula kita beranggapan nanti orang yang tak berpuasa sunat kita pandang serum. Kita pandang dalam keadaan merendahkan orang tersebut. Itu bukan sunnah dia. Bukan disuruh begitu. Ustaz ni hari Isnin pun tak puasa. Ustaz ni hari Khamis pun tak puasa. Nama je ustaz. Itu salah. Sebab apa? Sebab ini adalah puasa sunat. Sebab itu orang yang berpuasa Allah beri dia nikmat. Ada orang kita kena ingat. Ada orang yang Allah Ta'ala kurniakan dia nikmat, dia dapat berpuasa. Dia kuat dari sudut puasa sunat ni. Puasa Isnin Khamis dia. Puasa 3 hari pada setiap bulan, pada hari-hari putih itu dia. Ya, apa saja puasa sunat dia dapat buat. Tapi ingat, Allah sedang menguji dia. Allah bagi dia nikmat dapat berpuasa tu. Nak tengok ada sifat sombong tak? Ada sifat riak tak? Bagaimana nak tahu? Bila dia tengok je seseorang, dia pun negatif ke orang tu. Tak puasa dia. Ini bahaya. Ya. Ini zon yang sangat berbahaya. Ya, sebab itu orang yang berpuasa sunat ni, kadang-kadang dia kena serang penyakit ni. Satu yang ini. Yang kedua pula, dia suka cerita pada orang.
Ya, duduk tak duduk, sembang-sembang. Ya, saya puasa pada hari ni. Saya puasa. Orang tak tanya pun dia. Tak perlu bagi tahu. Ya. Tapi kalau ada orang yang mengajaknya minum dan makan, ya, beritahu dia. Ya, minta maaf saya berpuasa pada hari ini. Tujuannya tu apa? Supaya nak beritahu pada kawan tu, saya berpuasa. Tapi kalau orang tak tanya, jangan duk cerita. Macam juga ada orang yang dia ahli solat malam. Masya Allah. Ya. Kemudian boleh update status tu. Malam tadi, Allah, astagfirullah, terlewat bangun. Biasa bangun pukul 3, hari ni pukul 5 baru solat tahajud. Menyesalnya saya. Ini semua penyakit-penyakit yang membinasakan. Sebab itulah Nabi SAW ajar kita dalam amalan-amalan sunat, rahsiakan. Jangan bagi tahu orang. Faham? Ya, solat malam tak payah bagi tahu orang. Haji nampak mengantuk je hari ni. Yalah, semalam I solat tahajud. The whole day lah, I only sleep for about half an hour only. Oh boy. Tak payah cerita. Ni cerita ni bukan buatan ni. Memang dah ada pengalaman. Dengar orang sendiri. Masya Allah. Kadang-kadang kesian. Untuk apalah kamu ceritakan? Kan kamu sedang membuka pintu yang sangat berbahaya. Walaupun lisan kamu kata saya ikhlas, saya cerita saja. Tapi hati kamu, syaitan sedang berkeliling di sekitar itu. Ya, sebab itu sembunyikanlah amalan-amalan. Amalan-amalan kita jangan dihebohkan pada orang. Apatah lagi di-update dalam status. Adapun amalan wajib, dia wajib diisytiharkan. Untuk tujuan motivasi lah. Tujuan motivasi, tengok orang, tengok kita, kuat tak pertahanan kita ni. Ya. Syekh, puasa lah bulan Ramadan, you know. I ni memang mula-mula dulu payah nak puasa tu. Sekarang konsisten. Dah. Bahasa tu semacam lah. Dia boleh kalau nak bagi motivasi. Dia seolah-olah dia tu tak berpuasa. Syekh, jom kita sama-sama belajar berpuasa sunat. Kita try lah dulu. Jom kita sama-sama. Besok kita set. Hari Isnin kita puasa sama-sama yuk. Padahal dia dah tahun dah dia puasa. Ini strategi ni. Sebab apa orang begini pandai ni. Supaya jangan terasa yang dia tu dah berpuasa lama. Selamat dia, selamat orang tersebut. Faham? Ya. Ini semuanya kena kemahiran. Supaya jangan terzahir takut datangnya riak. Sebab riak bila dia datang aja disqualified terus amalan tu. Itu dipanggil riak yang tersembunyi, yang halus. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada sifat riak dan menanamkan sifat ikhlas. Tidak ada keinginan untuk menunjuk-nunjuk. Sebab apa? Tidak ada faedahnya. Sebab itu nanti orang yang riak dalam perbuatan amalnya di negeri akhirat, Allah apa beritahu dia? Pergi kepada orang yang kamu riakkan tu, minta pada dia. Apa yang pahala dapat? Minta. Kamu buat tu untuk dia kan? Bahasa kasar gitu begitu. Ya, sebab itu jaga keikhlasan. Dan keikhlasan adalah perkara yang di antara perkara yang paling sulit untuk dijaga. Kerana pintu keikhlasan adalah pintu nombor 1 yang syaitan masuk padanya. Siang malam dia berhempas pulas untuk menghilangkan sifat keikhlasan. Sebab keikhlasan berkaitan dengan apa? Dengan tauhid. Sebab itu makin benar tauhid seseorang, makin ikhlas dia. Ya. Ada benda-benda yang boleh kita kongsikan. Tapi ada benda-benda yang hendaklah kita berusaha untuk menutupinya. Kan perkataan yang terkenal orang kata apa biasanya? Biarlah kita tak terkenal di dunia, di muka bumi ni, tapi kita terkenal oleh penduduk langit. Tu macam tu. Mana kita buat lillahi ta'ala. Ya. Dan berapa banyak kita lihat kisah-kisah perjalanan para salaf. Sehingga ketika kematian mereka baru diketahui, rupanya yang memberi sedekah selama ni, yang menyantuni fakir miskin, ya, ibu ataupun wanita-wanita janda adalah dia. Ketika dia meninggal baru tahu. Itu hebatnya, dia berjaya menutup rapat. Ya, Masya Allah. Yang nak jadi orang seperti itu tentunya perlukan keikhlasan, pengharapan daripada Allah. Berdoa, ya Allah janganlah jadi orang yang terkenal. Sebab bila terkenal akan terkenalah ujian ar-riya, iaitu pembatal, penghapus amalan yang paling cepat. Dan yang paling cepat dihumbankan ke dalam neraka yang paling awal, iaitu orang-orang yang melakukan amal ibadah kerana riya. Ingat lagi hari tu, siapa yang mula-mula dihumbankan ke dalam neraka dalam keadaan wajah diseret, dalam keadaan yang paling hina? Siapa 3 tu? Ya? Pemimpin yang pertama,
Sedekah. Orang yang bersedekah, hartawan, kaya dia, rajin berinfak. Yang kedua siapa? Orang yang baca Quran. Orang yang baca Quran dan orang alim. Ya, baca Quran hebat dia, Masya Allah. Ya, istilahnya orang hafal Quran lah. Baca lagu sedap kau main. Kemudian orang yang ahli ilmu lah. Mengajar sana, mengajar sini, ceramah itu, ceramah ini. Yang ketiga siapa? Orang yang berjihad. Orang yang berjihad. Puan Sarah jawab pula. Tadi tanya tak jawab. Ya, ini orang berjihad. Tiga ni amalan di antara amalan yang paling besar, betul kan? Berjihad, besar, mengorbankan jiwa. Menuntut ilmu, mengajar, besar dia. Ya. Sebelum boleh nak mengajar tu, dia habis korban usia dia untuk belajar. Daripada kecil sampai ke tua. Ya. Orang ketika usia dia seronok bermain bagai-bagai, dia dah duduk asrama, dah duduk pondok. Ya, hafal itu, hafal ini. Letih dia. Daripada pagi lepas subuh sampai ke malam. Baca kitab. Mutalaah. Ingat, hafal. Kemudian mengajar lagi. Besar tak ni? Besar. Yang ketiga siapa? Hartawan, banyak harta. Ingat senang kena bersedekah. Letih-letih, bekerja berempat-pulas. Ya, buka syarikat. Gaji mahal, duit banyak. Tiba-tiba nak bagi pada orang. Senang tak? Sulit, perlu pengorbanan. Tapi semuanya, ya, haba amansura. Tiada ada nilai di sisi Allah. Sebab apa? Sebab satu, iaitu riak, menunjuk, mengada. Mengada bahasa kita. Wal-iyazubillah. Baik. Hadis yang keberapa, Syakir? 200, Baik. 306. 306 je, buat sama kan? Baik, kita berhenti pada hadis yang ke-306, 10.5. Ya, kita berhenti pada hadis yang ke-9 dalam bab ini, iaitu hadis 306. Jadi beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil daripada hadis-hadis yang kita bacakan, iaitu menjelaskan tentang puasa sunat Nabi SAW. Ya, yang paling jelas yang kita nampak di sini adalah iaitu Nabi SAW ya, berpuasa ya, yang paling banyak ya, menghampiri sebulan ataupun pernah berlaku sebulan penuh selain pada bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Syakban. Ya, dan Nabi SAW ya, berpuasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Kerana apa? Kerana pada hari itu ya, amal-amal dibentangkan ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan ketika itu naik beserta dengan amalan puasa, salah satu amalan yang sangat besar sekali ya, ganjarannya. Kerana pahalanya Allah Ta'ala sajalah yang membalasnya. Ia terserah kepada Allah. Adapun amalan-amalan lain disebut ganjarannya. Betul kan? Macam baca Quran. Satu huruf dapat berapa pahala? 10. Ya, kalilah berapa huruf. Ya. Solat berjemaah dapat berapa pahala? 27. Dan begitulah seterusnya. Ya, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diberikan kemudahan, diberikan kelapangan, diberikan keringanan untuk kita dapat menghidupkan sunnah Nabi SAW, iaitu berpuasa. Ya, apa saja puasa yang telah kita sebutkan tadi, mudah-mudahan kita dapat melakukannya. Ya, ada yang datang sekali setahun, ada yang datang setiap minggu, ada yang datang setiap bulan, ada yang datang sebulan dalam setahun. Yang ini insya-Allah tanpa gagal, majoriti umat Islam melakukannya. Adapun untuk kita yang menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, yang lebih dekat kepada Allah, melahirkan sifat-sifat tawaduk, ya, mengikhlas, membersihkan niat, kemudian ya, menjadikan kita seorang yang memiliki sifat qanaah, menuju menjadi seorang yang zuhud, adalah dengan iaitu berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa saja yang dilaksanakan oleh Nabi SAW berkaitan dengan ibadah puasa. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah panjang umur, esok subuh kita akan sambung iaitu hadis 306, itu hadis yang ke-9 ya, dan kita akan selesaikan insya-Allah sampai hadis yang ke-16. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kekurangan, kesilapan, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita ya, dan Allah berikan kita tetap terus istiqamah di dalam menuntut ilmu dan di dalam mempraktikkan aplikasi ilmu yang telah kita ya, miliki dan kita fahami sampai ke saat ini daripada ya, kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ya, sebagai ya, salah satu jalan untuk kita mencontohi Nabi SAW. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala menghimpunkan kita nanti di negeri akhirat
di dalam syurga Firdaus bersama pengarang kitab ini Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, dapat bersama dengan Nabi SAW di dalam syurga yang sama, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.